Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan teruskan dengan bab 2, itu tambahan tingkatan 5, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.3 pembezaan peringkat kedua. Jadi dalam video ini kita akan kaji dahulu apakah proses yang terlibat semasa kita nak buat pembezaan peringkat kedua. Seterusnya kita akan kajikan beberapa contoh yang kita dapat perhatikan dalam buku teks, dan kita akan lihat bersama cara penyelesaiannya dengan teliti. Jadi pertama sekali kita lihat dahulu konsep asasnya, iaitu apakah proses yang terlibat semasa kita nak buat pembezaan peringkat kedua tu. Jadi untuk bahagian ni biasanya kita akan diberi fungsi dengan dituliskan y atau fx tu. Jadi apabila kita dituliskan y dan kita nak bezakan untuk peringkat pertama tu, kita akan tuliskan dy dx. Dan sekiranya fungsi itu diberi fx tu, kita akan letakkan satu tanda di sini untuk maksud dia sudah dibezakan kali pertama. Lepas tu kita akan beza sekali lagi untuk peringkat kedua ni, di mana kita akan tuliskan d2 di atas ni dengan kita punya x tu ada 2 di sini. Lepas tu kalau dia bagi fungsi fx tu, kita akan tuliskan ada 2 tanda ni untuk bermaksud dia sudah dibezakan untuk kali kedua. Jadi sebenarnya pembezaan peringkat kedua ni maksudnya kita akan bezakan fungsi itu 2 kali lah. Sebenarnya agak mudah saja untuk bahagian ni. Kita hanya ulang saja apa yang belajar pada peringkat pertama tu. Jadi di sini kita perlu imbas kembali jenis fungsi itu. Jadi seperti peringkat pertama tu kita akan lihat ada beberapa jenis kan. Jadi untuk peringkat kedua tu sebenarnya agak mudah saja, sebab kebanyakan soalan yang kita perhatikan untuk tingkatan 5 ini hanya melibatkan bentuk yang pertama ini, iaitu y sama dengan ax kuasa n. Jadi untuk peringkat ni kita hanya perlu bezakan setiap sebutan tu, di mana kita akan pindahkan kuasanya ke depan, lepas tu kuasa asalnya akan ditolakkan dengan 1. Jadi agak mudah sahaja. Jadi peringkat kedua tu biasanya kita hanya nampak soalan tu daripada bentuk yang pertama ini. Jadi seterusnya kita akan kajikan contoh yang kita dapat perhatikan dalam buku teks, dan kita akan kaji cara penyelesaiannya dengan teliti. Jadi mari kita perhatikan contoh yang pertama. Jadi contoh pertama ni adalah contoh 11. Jadi di sini sebenarnya ada 2 soalan, iaitu soalan A dan B. Jadi soalan A itu sebenarnya kita minta untuk bezakan 2 kali lah. Jadi kita akan carikan dulu beza untuk kali pertama dy dx, lepas tu beza lagi sekali. Jadi kita tuliskan dahulu fungsinya, iaitu y sama dengan x kuasa 3 tambah dengan 4 per x kuasa 2. Jadi perhatikan fungsi yang diberi ini memang adalah jenis yang pertama lah, di mana kita dapat tuliskan setiap x tu dalam sebutan yang berasingan. Jadi di sini kita cuma perlu pindahkan kita punya x kuasa 2 tu ke atas, dan kita perlu gunakan apakah kemahiran yang kita belajar semasa bab 1 tingkatan 3, iaitu kita punya x kuasa 2 tu apabila dipindahkan ke atas tu dia akan tukar menjadi indeks negatif atau kuasa negatif tu. Selepas tu kita hanya bezakan seperti bentuk pertama tu dy dx. Jadi pindahkan kuasa 3 tu ke depan, lepas tu kuasa 3 tu tolak 1. Jadi sama juga kita akan ulang untuk sebutan yang kedua. Jadi tuliskan 4, lepas tu darabkan dengan kuasa asal tu, dan kuasa yang negatif 2 tu akan tolak lagi 1. Jadi di sini kita akan tuliskan 3x kuasa 2, lepas tu 4 dalam negatif 2 tu negatif 8, x kuasa negatif 2 tolak 1 tu negatif 3. Dan di sini kita boleh biarkan dalam bentuk ni dahulu, dan untuk kita mudah untuk tuliskan pembezaan peringkat kedua tu. Jadi kita tuliskan d2y dx tu. Jadi di sini kita bezakan untuk kali kedua. Sama juga kita akan ambil kuasa asalnya ke depan, lepas tu kuasa asalnya tolak 1. Lepas tu kita akan buat yang sama, negatif 3 tu kena darab ke depan, lepas tu kuasa asal tu kena tolak 1. Jadi di sini kita dapat 6x kuasa 1 lah, sebab 2 tolak 1 tu tinggal 1 aja, dan kuasa 1 tu tak payah dituliskan. Negatif 8 dalam negatif 3 tu jadi positif 24, dan kita punya x tu kuasa negatif 4. Sebab negatif 3 tolak 1 tu negatif 4. Jadi untuk jawapan akhir ni biasanya kita akan tukarkannya kepada kuasa positif lah. Jadi di sini 24 kita tuliskan per x kuasa 4. Macam tu.
Jadi untuk selamat tu, kalau you dy dx tu nak tuliskan kepada bentuk kuasa positif pun boleh. Di sini saya alihkan sikit. Jadi kita bimbang, kalau kita biarkan dalam kuasa negatif tu mungkin akan ditolak makalah. Jadi kita tuliskan dalam bentuk kuasa positif, kita tukarkannya kepada kuasa positif, iaitu turunkannya ke bawah, dia akan jadi x kuasa 3 macam tu. Jadi begitulah untuk soalan A ni, sebenarnya agak mudah aja. Kita cuma perlu bezakannya mengikut bentuk yang pertama, di mana kita dapat tuliskan setiap sebutan X tu secara berasingan. Maka kita dapat bezakannya setiap secara berasingan lah. Jadi untuk soalan B, kita akan perhatikannya pun adalah sama. Cumanya di sini ada tambahan sikit, iaitu kita diminta untuk gantikan nilai di dalam ni. Jadi maksudnya kita mesti kena bezakannya dahulu, selepas tu baru kita ganti masuk nilainya. Jadi kedua-dua ni adalah peringkat kedua. Maksudnya kita kena beza untuk kali kedua lah. Lepas tu baru kita gantikan nilai tu. Jadi di sini kita bezakan dahulu. Jadi kita perhatikan fungsi itu. Fungsi ini tetap adalah bentuk yang pertama, iaitu kita dapat tuliskan X tu dalam sebutan yang berasingan. Maka kita hanya perlu bezakan setiap satu tu secara berasingan lah. Jadi di sini bezaan kali pertama tu atau peringkat pertama tu, pindahkan kita punya kuasa 1 ke depan, kuasa asal tu tolak 1. Dan ini pun sama, 3 darab 2 X kuasa 2 tolak 1. Dan untuk yang ni memang adalah 1 lah, jadi 7 darab 1 tu memang 7 aja, jadi tak payah tuliskan. Dan X tu bagaimana? Disebabkan X kuasa 1 tolak 1 tu, dia akan jadi X kuasa sifar, iaitu menjadi 1 lah. Dan yang nombor tanpa X tu memang tidak ada lagi wujud lah, sebab dia tak ada X, maka dia akan darab dengan sifar, maka terus tak ada lah. Jadi di sini sebenarnya kenapanya tak ada nak apa-apa nombor tu, sebab ini adalah X kuasa sifar. Maka 9 darab sifar tu memang terus hilang sudah lah. Macam tu. Jadi kita pemudahkan. Jadi 2 darab 3 tu 6 X kuasa 2. Lepas tu ini adalah 3 darab 2 tu jadi 6 X kuasa 2 tolak 1 tu tinggal X saja. Dan untuk akhir sekali tu sebenarnya kita tuliskan negatif 7. Jadi asal anda nampak X tu kuasa 1 tu, sebenarnya anda hanya tuliskan nombor atau perkali di depan X tu sajalah. X tu sudah hilang sebab X kuasa sifar tu jadi 1. Jadi macam tu untuk pertama tu. Lepas tu kita akan beza untuk kali kedua. Sama juga kita akan pindahkan kita main kuasa tu ke depan, kuasa asalnya tolak 1. Dan kalau anda sudah biasakan diri dengan X tu, kita hanya tuliskan nombor 6 pun sudah cukup lah. Jadi di sini kita dapat 12 X tambah 6 untuk pembezaan peringkat kedua. Selepas tu kita hanya ganti masuk kita punya nilai, iaitu dia minta kita masukkan 1/4. Jadi darabkan dengan 1/4 dan kita kirakan lah. Jadi di sini kita dapat depan ni adalah 12 bahagi 4, jadi 3. 3 tambah 6 jadi 9. Lepas tu ada lagi satu adalah kita masukkan negatif 1. Jadi di sini 12 darab negatif 1 tambah 6. Negatif 12 tambah 6 jadi negatif 6. Jadi begitulah soalan untuk contoh 11 ni. Agak mudah aja, kita hanya bezakan untuk kedua kali. Lepas tu kita lihat adakah dia minta kita gantikan dengan sesuatu nombor atau tidak. Dan kebanyakan soalan tu kita perhatikan memang adalah bentuk yang pertama, iaitu kita hanya perlu bezakan setiap sebutan tu secara berasingan lah. Jadi mari kita bincangkan lagi satu contoh yang kita boleh perhatikan dalam buku teks. Jadi diberi fungsi fx tu, cari nilai-nilai x dengan keadaan pembezaan peringkat pertama tu sama dengan peringkat kedua. Jadi sama juga kita akan bezakan setiap satu tu secara berasingan. Dan perhatikan bentuk fungsi itu, memang kita dapat bezakan setiap sebutan tu secara berasingan. Jadi pembezaan peringkat pertama, kita akan dapat ni, pindahkan kuasa asal tu ke depan, kuasa asal tu tolak 1. Ini pun sama, pindahkan kuasa 2 tu ke depan, kuasa 2 tolak 1. Dan untuk yang X saja, seperti apa yang saya ajar tu, anda tuliskan nombor di depan X tu sudah cukup. Lepas tu kita dapat memudahkan. Jadi kita hanya kirakan apa yang ada. Jadi ini adalah peringkat yang pertama.
Lepas tu kita beza lagi sekali kedua untuk dapatkan peringkat kedua. Sama juga kita akan pindahkan kuasa asalnya ke depan. Kuasa asal tolak 1. Dan yang ada X tu kita tuliskan 4. Dan untuk nombor sahaja memang dia akan hilang sudahlah. Lepas tu kita pemudahkan, dapat 6X tambah 4. Jadi seterusnya kita akan gunakan maklumat yang dibekalkan tu, iaitu kita akan tuliskannya sama dengan. Dan kita perhatikan apakah kita punya keadaan yang wujud tu. Apakah persamaan yang wujud. Jadi di sini kita dapat 3X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan 6X tambah 4. Jadi perhatikan di sini kita akan wujudkan persamaan kuadratik lah. Jadi kita akan pindahkan semua tu ke sebelah. Jadi 6X tu pindah ke sebelah. Yang asalnya tak ada tanda tu maksudnya tak adalah positif lah. Pindah ke sebelah jadi negatif. Atau tambah tu jadi tolak lah. Lepas tu yang 4 tu tambah tu jadi tolak. Lepas tu pemudahkan, kita dapat seperti ini. Okey, macam tu. Selepas tu kita hanya perlu faktorkan persamaan kuadratik ni untuk carikan nilai X yang mungkin. Jadi seperti biasa sebenarnya untuk peringkat ini anda boleh buat secara manual atau gunakan kalkulator untuk bantu anda buat kiraan. Jadi untuk saya biasanya gunakan cara manual lah, iaitu 3X darab dengan X. Lepas tu saya hanya perlu carikan kemungkinannya. Dan di sini adalah negatif 1. Maka semuanya mesti adalah 1 saja. Cumanya kita perhatikan tanda tinggal ni adalah negatif. Maksudnya untuk nombor 1 yang akan darab dengan 3X tu mesti negatif 1. Jadi kita dapatkan hasil tu ni X, ini adalah negatif 3X. Jumlahkan tu memang akan dapat negatif 2X. Maksudnya inilah bentuk yang betul. Jadi di sini kita akan tuliskan kurungan 3X tambah 1. Lepas tu X tolak 1 sama dengan sifar. Lepas tu kita akan samakan dua-dua ni sama dengan sifar untuk cari nilai X tu. Jadi ini pindah ke sebelah. Jadi tolak 1. X jadi negatif 1 bahagi 3. Dan satu lagi adalah X sama dengan positif 1. Jadi itulah nilai X yang mungkin apabila hasil pembezaan peringkat pertama tu sama dengan hasil pembezaan untuk peringkat kedua. Dan kita perhatikan jenis persamaan yang terhasil lah, iaitu adalah persamaan kuadratik. Jadi untuk cari nilai X tu kita perlu faktorkan persamaan kuadratik itu. Jadi begitulah bentuk soalan yang kita jumpa dalam buku teks tu. Dan selepas ni saya harap semua selepas anda faham konsep asasnya mesti kena rajin buat latihan untuk mengukuhkan kefahaman anda. Jadi secara kesimpulannya untuk pembezaan peringkat kedua tu cumanya adalah anda perlu beza 2 kali lah. Dan kebanyakannya bentuk tu adalah bentuk yang pertama di mana kita boleh bezakan setiap sebutan tu secara berasingan. Jadi begitu saja perkongsian kali ini, iaitu untuk 2.3 pembezaan peringkat kedua. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau anda rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.